Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pelajar EPPA 2033. So berikut adalah merupakan penerangan untuk bahagian kedua kuliah keempat, iaitu perakaunan untuk overhead, mulai daripada slide 20 sehingga slide 52. Berikut adalah merupakan objektif untuk bahagian kedua yang kita akan cuba liputi. Pertama, memahami konsep kos telah pun kita liputi di dalam bahagian 1, penerangan kuliah 4. So, untuk bahagian kedua kita akan fokus kepada objektif yang kedua, bezakan di antara jabatan sokongan dan jabatan pengeluaran. Kemudian jelaskan sebab mengapa kos sokongan mesti dialokasikan kepada jabatan pengeluaran. Keempat, alokasi kos-kos pusat sokongan kepada jabatan pengeluaran menggunakan tiga kaedah iaitu kaedah langsung, urutan dan timbal balik. Kemudian kita akan mengira kadar overhead kilang menyeluruh dan kadar overhead jabatan. Sebelum ni kita dah kira kadar overhead pratentu. So nanti kita akan lihat pula kedua-dua kadar ni kat mana beza dia. Okey. Dan akhir sekali kita akan cover balik overhead terlebih dan terkurang serap. Okey. Sikitlah to recap balik. Tapi sebenarnya overhead terlebih dan terkurang serap ni telah pun kita buat di dalam bahagian pertama sebelum ini. Okey. Alright, jenis-jenis jabatan. So kita tahu tadi berdasarkan pada objektif kita ada dua jenis jabatan. Satu adalah jabatan pengeluaran dan satu lagi adalah jabatan sokongan. Okey. So jabatan pengeluaran apa dia? Jabatan pengeluaran bertanggungjawab dalam menghasilkan produk atau perkhidmatan bagi ditawarkan kepada pengguna. So maknanya ini adalah merupakan jabatan operasi yang melakukan operasi sama ada pengeluaran. So kalaulah perkhidmatan, maknanya operasi utama iaitu penawaran perkhidmatan. Okey. Manakala jabatan sokongan pula ialah jabatan-jabatan yang memperuntukkan perkhidmatan sokongan untuk jabatan perkhidmatan. Maknanya dia menyokong jabatan pengeluaran. Jabatan sokongan tidak terlibat dalam pengeluaran, tetapi dia menyokong. So contoh adalah seperti jabatan penyelenggaraan. So dia tidak terlibat dalam pengeluaran, tetapi dia menyumbang perkhidmatannya kepada jabatan pengeluaran dengan menyelenggara mesin-mesin yang berada di jabatan pengeluaran tersebut. So sama juga bahagian penjenderaan, looking at the mechanical or automation aspect of the machines. Sumber manusia, so merupakan jabatan sokongan juga yang menguruskan soal payroll, penggajian, merancang latihan dan sebagainya lah untuk pekerja-pekerja jabatan pengeluaran, dan juga storan, menyimpan bahan mentah yang diperlukan oleh jabatan pengeluaran dalam proses pengeluaran. Kemudian juga menyimpan barang-barang siap untuk dijual. So jadi dia merupakan jabatan-jabatan yang menyokong jabatan-jabatan pengeluaran ini tadi. Okey. Right. So ini adalah merupakan contoh-contoh lah contoh lain. So boleh kita lihat. So this is in English, production department, assembly. Alright. So kita ada supervisor salary, smart tools, indirect material, depreciation on machinery. So ini adalah merupakan contoh-contoh kos-kos yang boleh terlibat di dalam production department untuk item-item overhead lah. So supervisor salary buruh tak langsung, small tools adalah bahan tak langsung, and then ini pun indirect material, bahan tak langsung lah, and then depreciation susut nilai atas mesin-mesin. So ini adalah merupakan overhead kilang. So semua ni overhead kilang lah. Okay, and then example finishing department. So kita ada sandpaper. So sandpaper ni sebenarnya adalah merupakan bahan-bahan tak langsung lah yang kita guna
untuk the process of sanding the probably the wood panel and then of course depreciation on sanders mesin tersebut lah yang kita gunakan untuk melicinkan papan sebagainya. Okay, now these are examples of support department. So we have material storeroom, cafeteria, maintenance. So examples of expenditure lah. Kita ada gaji kerani, depreciation of forklift, for the purpose of material handling. Okay, and then cafeteria. Cafeteria ni untuk dijadikan dia sebagai overhead kilang, dia mestilah merupakan cafeteria yang memberikan penawaran perkhidmatan kepada jabatan pengeluaran. So maknanya cafeteria ini adalah merupakan sebahagian lah daripada jabatan-jabatan yang menyokong proses pengeluaran itu. Dia tidak terlibat dalam proses pengeluaran, tetapi dia support. Okay, so we have food, cooks, salaries, depreciation on stores, storage of cafeteria lah. And then of course we have maintenance, penyelenggaraan, kita dah buat tadi. So contoh janitors salaries, cleaning supplies. So cleaning supplies ni adalah merupakan bahan-bahan tak langsung yang digunakan dalam maintenance department. And then of course at the same time you may have others lah, like machine oil, lubricant. So this all falls under support departments, ataupun jabatan sokongan, examples of expenditures in a support department. Okay. Right. So kita sebenarnya nak mengira cost produk. So bila kita nak mengira cost produk, of course, kos-kos yang terlibat dalam jabatan pengeluaran itu semestinya lah merupakan kos produk, dan kos dalam jabatan pengeluaran itu ada yang merupakan kos langsung seperti bahan langsung dan buruh langsung. Kita akan kesan secara langsung kepada produk yang kita keluarkan, tetapi dalam jabatan pengeluaran juga ada kos-kos overhead, seperti susut nilai mesin dalam jabatan pengeluaran, electricity jabatan pengeluaran, pengurus jabatan pengeluaran. So ini semua adalah merupakan overhead perkilangan yang terlibat dalam jabatan pengeluaran itu sendiri. Now on top of that, kita juga ada kos-kos yang terlibat dalam jabatan sokongan, dan kos jabatan sokongan ini ada yang memberikan perkhidmatan kepada jabatan-jabatan sokongan yang lain, contohnya jualan, pentadbiran, dan of course ada jabatan sokongan yang secara langsung memberikan perkhidmatan kepada jabatan pengeluaran. Jadi bila ini berlaku, so contohnya penyelenggaraan. Penyelenggaraan melakukan penyelenggaraan, aktiviti penyelenggaraan terhadap mesin-mesin di dalam jabatan pengeluaran. So bermakna jabatan pengeluaran menerima perkhidmatan daripada jabatan sokongan ini tadi. Jadi secara tidak langsung kita katakan bahawa kos yang dilibatkan oleh jabatan penyelenggaraan itu tadi sebenarnya adalah untuk menyokong jabatan pengeluaran. Jadi semestinya lah kos jabatan sokongan itu tadi akan dipindahkan ke dalam jabatan pengeluaran dan di-charge kepada produk. Now, jabatan pengeluaran mempunyai hubungan langsung dengan produk. Sebab kita tahu, jabatan pengeluaran A memproses jus apple, jabatan pengeluaran B memproses jus orange dan sebagainya. Contohnya begitulah. Okey, jadi kita dapat lihat pertalian langsung di antara production department and the products. However, walau bagaimanapun kita tak nampak jelas, malah tidak ada langsung perkaitan di antara jabatan sokongan dengan produk-produk yang dikeluarkan. Jadi bila ini berlaku, kita terpaksa juga nak charge kepada produk. Tapi sebelum kita boleh charge kepada produk, kita mesti lakukan satu langkah terlebih dahulu, iaitu memindahkan kos-kos jabatan sokongan ini kepada jabatan pengeluaran. Itu yang dipanggil sebagai mengalokasikan kos jabatan sokongan ini kepada jabatan pengeluaran. Itu langkah pertama. Langkah kedua, bila ianya telah terkumpul di dalam jabatan pengeluaran, barulah kita akan charge kepada produk. Okay, so ni langkah-langkah dia lah. So kita ada strukturkan firma mengikut jabatan. Okay, kelaskan
jabatan sebagai jabatan sokongan ataupun jabatan pengeluaran. So bila kita dah dalam organizational structure tu dah ada division-division, dan the next thing you have to do is classify them, either a support department or a production department. Okay. Seterusnya kita kena trace apakah kos-kos yang terlibat dalam setiap jabatan. Apakah kos-kos yang terlibat dalam jabatan sokongan? Apakah kos-kos yang terlibat dalam jabatan pengeluaran? Kumpulkan dia, campurkan dia lah. Ya. So, kumpul semua kos overhead yang terlibat dalam jabatan sokongan dan jabatan pengeluaran. Okay. Elokasikan kos jabatan sokongan ke jabatan, ini yang kita nak buat ni. Ya, nak mengelokasikan kos jabatan sokongan ke jabatan pengeluaran. Ya, so macam mana caranya kita nak allocate? Alright, dan kita kira kadar overhead pratentu. Kita dah buat sebelum ni kadar overhead pratentu umum. Tapi sekarang ni kita nak tengok ya kadar overhead pratentu untuk kilang secara keseluruhan dan juga untuk jabatan-jabatan. Setiap jabatan akan ada kadar overhead pratentunya sendiri. Boleh. Ya. And then of course kita barulah maknanya bila semua kos-kos jabatan sokongan telah pun terkumpul di dalam jabatan pengeluaran, maka bolehlah kita charge kepada produk. So kita akan allocate, ni second stage allocation, kita akan charge pula kepada produk menggunakan kadar overhead pratentu yang telah kita kira tadi. Okay, contoh pemacu kos untuk jabatan sokongan. Kita hendak mengalokasikan kos jabatan sokongan ke jabatan pengeluaran. Itu langkah pertama. Langkah kedua ialah setelah semua kos terkumpul di dalam jabatan pengeluaran, kita akan charge pula kepada produk dengan cara mengalokasikan kos jabatan sokongan menggunakan asas-asas tertentulah. Okey, tapi sebelum itu langkah pertama kita nak charge ataupun kita nak allocate kos jabatan sokongan kepada jabatan pengeluaran. Nak guna asas apa? Jadi kita kena cari pemacu kos ataupun penggerak kos kepada setiap jabatan sokongan yang terlibat dalam proses penawaran perkhidmatan kepada jabatan pengeluaran yang terbabit. Okey, sebagai contoh, kalaulah kita ada jabatan sokongan perakaunan, penggerak kos dia yang mungkin paling sesuai ialah bilangan transaksi. Lagi banyak transaksi, maka lagi tinggilah kos yang akan dilibatkan di dalam jabatan sokongan perakaunan. Okey, cafeteria. Cafeteria pun merupakan jabatan sokongan yang mungkin memberikan perkhidmatan kepada jabatan pengeluaran. So, penggerak kos dia ialah bilangan pekerja. So, lagi ramai pekerja dalam bangunan kilang tersebut, maka lagi tinggilah kos yang akan dilibatkan oleh cafeteria. So, kalaulah dalam kilang tersebut ada jabatan pengeluaran 1, 2 dan 3, apple, jus nenas, jus orange, maka kos jabatan cafeteria ini tadi kita akan allocate lah. Berapa yang akan kita charge kepada jabatan pengeluaran jus apple, jus nenas dan juga jus orange seterusnya. Okey. Dan kita ada penjenteraan bilangan perubahan pesanan. So maknanya bila terdapat a change order, okey, then setup of the machines akan berubah. Untuk memenuhi keperluan permintaan itu tadi. So ini juga penjenteraan ini juga merujuk kepada jabatan sokongan. Penyelenggaraan pun sama juga. Penyelenggaraan, so kalau kita tengok kat sini, penggerak kos mungkin adalah jam mesin. Sebab katakan mesin, ada banyak jenis mesin, mungkin kita ada 3 jenis mesin, dan setiap mesin tersebut memerlukan masa penyelenggaraan yang berbeza. So mungkin mesin yang lebih kompleks lebih lama perlu disenggarakan. Mesin yang lebih simple lebih cepat masa penyelenggaraan. Jadi mungkin dalam kes seperti itu kita akan gunakan sama ada jam mesin ataupun jam penyelenggaraan boleh. So jam penyelenggaraan sesuailah untuk mesin-mesin yang memerlukan masa penyelenggaraan yang berbeza. Jam mesin sesuai untuk kita gunakan jika semua mesin yang ada tu penggunaan jam mesin dia sama.
Ya. Dan untuk nak selenggara pun mengambil masa yang sama. Ya. Jadi kita kena tengoklah dari segi kesesuaian. Okay, but don't worry about it too much. Okay, next penggajian sama juga. Kaki tangan. So payroll for example. So lagi ramai kaki tangan, maka lagi tinggilah ya kos bahagian human resource ya, especially payroll. Ya, ni human resource secara keseluruhan lah. Ya, proses pemecatan, pengambilan pekerja baru dan macam-macam lagi. Ya, so lagi ramai pekerja dalam jabatan pengeluaran, maka lagi tinggilah ya kos-kos ya, jabatan sokongan ini tadi. Alright, so ini adalah merupakan contoh-contoh tambahan. Ya, so pelajar boleh tengok sendiri. So kita ada contoh-contoh tambahan untuk kos-kos ya, overhead jabatan sokongan dan contoh pemacu ya ataupun penggerak kos yang akan kita gunakan sebagai asas alokasi ya. Asas mengalokasikan kos overhead jabatan sokongan kepada jabatan pengeluaran. Okay, so just go through lah. Tak payah hafal. Biasanya dalam soalan kita akan berikan ya pemacu kos tersebut. Okay. So ini juga merupakan contoh-contoh tambahan lah. Ya, lain-lain contoh-contoh kos overhead jabatan sokongan dan asas alokasi yang sesuai untuk digunakan. Alright. Okay. So sekarang ni kita nak tengoklah cara kita hendak mengalokasikan kos ya, jabatan sokongan kepada jabatan pengeluaran. So to do that, we have 3 methods. Maknanya untuk mengalokasikan kos jabatan sokongan kepada jabatan pengeluaran ada 3 kaedah yang boleh digunakan, iaitu direct method, known as kaedah langsung ataupun kaedah terus, and then we have sequential method, known as kaedah urutan ataupun kaedah bertingkat in Malay. And then we have reciprocal method, known as kaedah timbal balas ataupun timbal balik. Boleh je lah. Okay. So we'll be looking into these 3 methods. Alright. Okay. Kita akan fokus kepada direct method, kaedah langsung ataupun kaedah terus. Daripada perkataan kaedah langsung ataupun kaedah terus. Terus tu bermaksud daripada jabatan sokongan kita akan terus charge kepada jabatan pengeluaran ataupun kita akan terus allocate kepada jabatan pengeluaran. Okey. Kadang-kadang kita dapati bahawa jabatan sokongan ini turut memberikan perkhidmatan kepada jabatan sokongan yang lain. Contohnya kalau kita tengok kat sini kita ada 2 jabatan sokongan. Nampak ni sokongan. So satu adalah power, satu lagi adalah maintenance. 2 jabatan sokongan. Okey. So, berkemungkinan besar power memberikan sumbangan perkhidmatan kepada jabatan maintenance, jabatan penyelenggaraan. Maintenance department juga memberikan sumbangan perkhidmatan kepada power, electricity dan sebagainya. Namun begitu, dalam kaedah langsung, sebab apa-apa interaksi di antara jabatan-jabatan sokongan kita akan abaikan. Apa-apa interaksi itu maksudnya kalaulah mereka saling memberikan perkhidmatan to each other, we will ignore. So, what do we do? Kita akan ambil kos jabatan sokongan ini, contohnya power, kita akan terus charge kepada jabatan pengeluaran. So, kalau ikut contoh ni, kita ada 2 jabatan pengeluaran. Producing department, kita ada one grinding, the other is assembly. Okay, kita tengok Okay, nampak ni. So, cost power, kita akan terus charge kepada grinding. Okay, next, charge maintenance, cost maintenance kita akan terus charge kepada grinding. Arrow antara power dengan maintenance tak ada. Maknanya cost power pergi kepada maintenance, cost maintenance pergi kepada power, tak ada. Yang ada ialah
cost power terus ya dialokasikan kepada grinding, ya, which is producing department, and then cost maintenance terus dialokasikan kepada grinding juga. Okay, selesai grinding, kita fokus on assembly pula. So sama jugalah. So look at charge power, ya, or maintenance, ya. What happened? So maintenance terus kita akan charge kepada assembly. So maknanya cost di dalam assembly dah naik dah sikit. Next, charge power ni, ya, cost power ni akan di-charge terus pula kepada assembly juga, tanpa sebarang interaksi antara kedua-dua jabatan sokongan. So nampak, ya. So jadi kat sini ni dah tinggi kosnya. Sebab apa? Dah termasuk cost power dan juga cost maintenance yang dialokasikan kepada assembly. So dalam grinding pun sama juga, dah tinggi kosnya, ya, kerana dah termasuk, ya, cost power dan juga cost maintenance yang telah dialokasikan kepadanya. Okay. Jadi dalam grinding ada cost grinding sendirilah, ya, ada pengurus dia, susut nilai dia, bahan-bahan yang dia perlukan, mesin-mesin yang dia perlukan, ya. So maknanya memang dalam grinding memang dah ada dah cost dia. Tapi on top of that, kita akan transfer, ya, some of the cost of power ataupun some of the cost of jabatan sokongan ini kepada grinding. Sebab apa? Sebab grinding menerima perkhidmatan mereka. Jadi oleh kerana grinding menerima perkhidmatan power dan maintenance, maka, ya, it's only fair, ya, for this cost to be transferred back, ya, to this production department. Okay, right. Okay, let's look at the data for illustrating the allocation methods using direct method, ya, kaedah langsung. So as you can see here, we have support departments consisting of power and maintenance, and then we also have production department consisting of grinding and assembly. Okay, now take note, direct cost. Ya, direct cost ini merujuk kepada, kalau tengok sini, refers only to overhead costs that are directly traceable to the department. Okay, walaupun kita menggunakan perkataan direct cost di sini, tapi direct cost di sini masih merujuk kepada overhead perkilangan. Overhead perkilangan yang dikesan secara langsung kepada production department, ya, ataupun dikesan secara langsung kepada support department. So maknanya dia dikesan secara langsung kepada jabatan, tetapi tidak dikesan secara langsung kepada produk. Oleh kerana kos-kos ini tidak dapat dikesan secara langsung kepada produk, maka ia jatuh di dalam kategori overhead perkilangan. Ya, okay. So dia bukan bahan langsung, dia bukan buruh langsung lah, ya. Dia adalah merupakan kategori overhead perkilangan. Okay. So kos-kos langsung yang kita dapat trace directly dalam jabatan power ialah sebanyak 250,000. Dalam maintenance pula ialah 120,000. Okay, grinding 100,000 dan assembly 100,000. So these are basically the total overhead costs incurred. Okay. Now, so these two are basically the production department lah. Next, kita nak tengok ukuran aktiviti. So kita ada ukuran aktiviti kilowatt hours dengan maintenance hours. Kilowatt hours adalah ukuran aktiviti untuk power. Maintenance hours adalah ukuran aktiviti untuk perkhidmatan yang ditawarkan oleh maintenance department. Alright. Okay. Now, kita nak tengok berapakah jumlah, ya, aktiviti yang disumbangkan. Okay. So kalau kita tengok kepada aktiviti yang disumbangkan, kilowatt hour yang disumbangkan oleh power kepada assembly ialah 200,000 kilowatt. Yang disumbangkan kepada grinding 600,000 kilowatt. Dan yang disumbangkan kepada maintenance ada, dari segi datanya ada, ya, disumbangkan kepada maintenance banyak 200,000, ya, jam kilowatt. Yang sumbang kepada diri dia sendiri pun ada juga 1,000. Ya, tapi notice tak saya, ya, strike off kat sini. Kenapa? Sebab walaupun ada, ya,
jam kilowatt yang diguna sendiri oleh power, tapi kita takkan guna ya angka tersebut. So kalau kosong pun kita letak kosong pun tak apa. Sebab the idea is not to keep any of this cost inside power, but to take out and allocate kepada department-department lain yang menggunakan perkhidmatannya. Ya. Jadi bermakna walaupun dia sendiri terima perkhidmatan untuk diri dia, kita akan ignore. Okay. So this 1000 we will ignore. Okay. Alright. Now, selesai untuk data ya jam kilowatt. So kita pergi kepada data untuk maintenance hours pula. So maintenance hours adalah perkhidmatan yang ditawarkan oleh maintenance. Turut ditawarkan kepada power sebanyak 1000 jam maintenance. Ditawarkan kepada grinding 4500. Ditawarkan kepada assembly ya 4500 ya jam penyelenggaraan. Ditawarkan kepada diri dia sendiri, dia pun selenggara juga diri dia sendiri ya sebanyak 500 jam penyelenggaraan. Tapi macam biasa, macam tadi juga ya, walaupun ada figure kat sini, we are going to ignore it. Yeah, because the idea is to remove the whole 160,000 and reallocate it to the other departments that receive services from it. Okay, from the maintenance department. Okay, tapi sekarang ni kita nak buat kaedah langsung, kaedah direct method. So kalau direct method, maknanya we are going to ignore interactions among support departments. Walaupun kita tengok kat sini, yes, power menerima perkhidmatan daripada maintenance. Maintenance juga menerima perkhidmatan daripada power. But we are going to ignore that. Alright. Sebab apa? Sebab kita menggunakan kaedah. Okay. Step 1 Let's look at the calculation using the earlier data to calculate the allocation ratio. Nisbah alokasi. So, berdasarkan kepada data, kita akan cari nisbah alokasi power kepada grinding, power kepada assembly. Kita juga akan cari nisbah alokasi maintenance kepada grinding dan maintenance kepada assembly. That's direct method. Okay. So, formula kita, kalau power, kita ukur menggunakan jam kilowatt. Jam kilowatt kepada grinding adalah 600,000. Jam kilowatt kepada assembly adalah 200,000. So, campurkan dua-dua ni, maknanya jumlah perkhidmatan yang ditawarkan kepada production department ialah 800,000 jam kilowatt. Tapi yang diguna oleh grinding hanyalah 600,000 sahaja. Jadi 600,000 bahagi dengan 800,000, maka dapatlah 75% daripada cost power kita akan allocate kepada grinding. Okay. So assembly pula. Okay, assembly hanya guna 200,000 sahaja jam kilowatt. So 200,000 bahagi dengan 800,000 jam kilowatt, maka kita dapatlah 25%, 0.25. So if you add these two together, you will get 100. You'll get 1. 1 tu maknanya 100% lah. 100% tu bermaksud kalau kita guna allocation ratio ni, we will be able to remove all the cost of power and transfer 75% to grinding and 25% to assembly. Itu maksud dia. So nanti kita akan tengoklah stage yang kedua di mana kita akan guna nisbah alokasi ni untuk charge cost power kepada grinding dan assembly. Okay. Maintenance pula. Maintenance diukur menggunakan maintenance hours. The total maintenance hours is 9,000. 4,500 is provided to grinding and the remaining 4,500 is provided to assembly. Okay, so grinding guna berapa? Grinding guna 4,500 jam maintenance saja. So therefore 4,500 bahagi dengan 9,000, maka kita dapat 50%. Okay, untuk assembly pula,
Assembly, kalau kita tengok data tadi, assembly pun guna 4,500 juga. Ya. So, 4,500 jam maintenance bahagi dengan 9,000 jam maintenance, kita dapat 50% juga. So, 50 plus 50, maka kita dapat 100% lah. So, therefore, menggunakan nisbah ini, 100% of cost maintenance will be allocated to grinding and assembly. None will be left behind in maintenance, and of course, none will be charged to power. Kenapa kita tak nak charge kepada power, sedangkan power juga menggunakan perkhidmatan daripada maintenance? Jawapan dia ialah sebab kita guna direct method. So, direct method, we are going to ignore interactions among support departments. We are going to charge directly the cost of the support department straight to the production departments that receives services from them. Kena ingat juga kadang-kadang kan ada 3 jabatan pengeluaran. Jabatan pengeluaran A terima perkhidmatan daripada maintenance. Jabatan pengeluaran B terima. Tapi mungkin jabatan pengeluaran C tak terima perkhidmatan maintenance. Dia tak payah maintain. So, when that happens, based on the data kita tengok, tak ada pun jam maintenance dalam jabatan pengeluaran C ni. If that's the case, maknanya jabatan pengeluaran C tidak menerima perkhidmatan daripada maintenance. So, kalau begitulah keadaannya, jangan pula kita charge cost maintenance kepada jabatan pengeluaran C itu tadi. Kita hanya akan charge kos jabatan-jabatan sokongan kepada jabatan pengeluaran yang menerima perkhidmatan daripadanya sahaja. Itu dalam direct method. Okay. Next. This is the second step. The second step, we are going to use the allocation ratio to allocate the cost of the support department to the production department. Straight, direct kepada production department because we are using direct method. Okay. So, tadinya kita dah ada direct cost. Okay. So, kita ambil saja direct cost ni sebab direct cost kena campur juga sebagai sebahagian daripada kos-kos jabatan pengeluaran dan grinding. So, 100,000 adalah direct cost grinding, 60,000 adalah direct cost assembly. Next, kita tengok power. Okay, power. Cost power adalah 250,000. We are going to remove cost power ni tadi. Kita akan terus charge kepada grinding dengan assembly, and we are going to use the allocation ratio that we have just calculated. Okay, so kalau kita tengok kat sini, 187,500 charge to grinding from power. Macam mana kita kira? Tadi kan kita dah kira nisbah alokasi cost power yang akan di-charge kepada grinding dan assembly ialah 0.75 grinding and 0.25 assembly. So, cost power ialah 250,000. So, 0.75 times 250,000, kita akan dapat 187,500. That is charged to grinding. So, kita charge kepada grinding. Okay. And then, berapa kita nak charge kepada assembly? So, yang akan kita charge kepada assembly hanyalah 25% saja. 25% darab dengan 250, which is the cost, direct cost of power. So, kita dapat 62,500. Okay. If we were to add 187,500 plus 62,500, we will get back 250,000. So, maknanya 250,000 asal, tolak 187,500, tolak 62,500, berarti tolak 250,000, habis kosong. So, tak ada lagi dah kos jabatan power yang tinggal dalam power. Habis semua kita keluarkan, kita charge kepada grinding dan assembly, kerana grinding dan assembly menerima perkhidmatan daripada power, dan kos-kos ini kita akan charge pula nanti kepada produk. Okay,
selesai untuk power. So kita tengok maintenance pula. Maintenance, okay, berapakah cost maintenance? Cost maintenance adalah 160,000. Same thing, we're going to remove this out from maintenance and we are going to charge directly to grinding and assembly. Okay, right. So now 80,000. 80,000 ni macam mana kita kira? 80,000 yang kita charge ya kepada grinding oleh maintenance ni adalah berdasarkan kepada nisbah alokasi yang dah kita kira tadi. So kita based on nisbah alokasi, kita dapati bahawa both ya grinding and assembly uses 4,500 ya maintenance hour. So 4,500 divided by 9,000 yeah, maintenance hour, that will give us 50% for grinding and 50% for assembly. Yeah, so since 50% of the whole 160,000, which is the cost of maintenance, so kita dapatlah 80,000 sini, 80,000 juga untuk assembly. Okay, and if we were to add these two together, 80,000 campur 80,000. So kita akan dapat 160,000. So maknanya kita dah keluarkan the whole 160,000. Kita dah charge kepada grinding dan kita juga dah charge kepada assembly. So cost maintenance dah tak ada dah dalam maintenance. Kosong dah. Tapi cost grinding bertambah lah. Cost assembly juga bertambah. Cost grinding asal ialah 100,000. Ini direct cost grinding. Campur yang dia share daripada, yang dia terima perkhidmatan daripada power, campur yang dia terima perkhidmatan daripada maintenance. So now, kos yang dah terkumpul di dalam grinding ialah 367,500. Same thing with assembly. Ya, dah ada direct cost dia sendiri, campur kos yang telah dipindahkan daripada power, dan juga kos yang telah dipindahkan kepada maintenance. So now, instead of just having 60,000 cost, total cost assembly dah meningkat kepada 202,500. So these costs will then be charged to the product. Okay, so kita untuk direct method, so kita berhenti di sini dulu. Ya, nanti kita akan lihat macam mana akan di-charge kepada produk. So kita akan tengok ya next method. Okay, next method is the sequential method of allocation. Okay, dalam direct method ya ataupun kaedah langsung, kita tidak mengiktiraf sebarang interaksi di antara jabatan sokongan. Ya, so contoh tadi power kepada maintenance kita tak iktiraf, maintenance kepada power pun kita tak iktiraf juga. Ya, itu direct method. Tetapi kalau dalam sequential method, kita akan iktiraf hanya sebahagian daripada interaksi di antara jabatan sokongan. So kalau dalam contoh sebelum ni kita ada dua sahaja jabatan sokongan. Okey, jadi sama ada kita nak iktiraf power kepada maintenance ataupun kita nak iktiraf maintenance kepada power. Ya. Jadi kita kena pilih lah. So cara nak pilih tu bagaimana? So cara nak pilih tu biasanya kita akan berasaskan kepada jabatan sokongan manakah yang mempunyai cost overhead yang paling tinggi. Jadi jabatan sokongan yang mempunyai cost overhead yang paling tinggi akan mula dululah. Ya, so kita akan ambil kos jabatan tersebut dan kita agihkan kepada jabatan sokongan yang lain. Ya, kemudian kita akan teruskanlah ya kepada jabatan pengeluaran yang lain juga. Okey. So, jadi kita kena buat ranking. Kita nak mula dengan jabatan yang mana? Dia kaedah sequential ni, nama pun sequence ya. When you do a sequencing, so you will start from 1, then 2, 3, 4, 5 and so on lah. So you cannot turn back. You tak boleh patah balik. Ya, so therefore dia ikut urutan tertentu. So maknanya you mula dengan the first one, then you proceed to the next,
Okay. So, kalau kita tengok contoh ni. Okay. So, kita kita akan mulakan dengan power. Kenapa kita nak mulakan dengan power? Tengok balik data. So, kalau you tengok balik data, you akan dapati bahawa cost power lebih daripada cost maintenance. Jadi, bermakna kita akan keluarkan cost power terlebih dahulu. Dan kita akan rank lah. Kita akan charge kepada maintenance, kita akan charge kepada grinding, dan kita akan charge kepada assembly. Ya, cost power tersebut. Okay. Right. So, therefore, we will begin with power. Ya. So, power akan kita charge, kalau kita tengok kat sini, kita charge kepada maintenance, kita charge kepada grinding, dan kita charge kepada assembly. So, jadi all this cost, ya, maknanya cost maintenance dah bertambah. So, ada direct cost of maintenance campur dengan yang di-charge daripada power. Grinding pun sama juga. Dalam grinding dah ada direct cost grinding. Campur pula dengan cost, ya, yang dipindahkan daripada power. So, the same thing with assembly. Dalam assembly pun dah ada cost, direct cost assembly, and then, ya, we have additional cost, ya, added. Ya, sebab assembly juga menerima perkhidmatan daripada power. Tapi ingat, ya, saya katakan tadi, kalaulah assembly tidak menerima, ya, perkhidmatan daripada power, cost power tak bolehlah kita charge kepada assembly. So this is a case whereby all this department utilizes, ya, the services provided by power. Okay. Right. Now, maintenance pula. Dalam maintenance tadi dah ada direct cost maintenance, plus dah ada juga, ya, perkongsian dia dengan power tadi, ya, sebab maintenance menerima perkhidmatan daripada power, so power dah charge, ya, some of the cost kepada maintenance atas berdasarkan kepada jumlah nisbah, ya, perkhidmatan yang diguna. So, cost maintenance ni dah jadi banyak lah, dah bertambah. So, what do we do next dalam langkah kedua? Dalam langkah kedua, kita keluarkan pula kos yang telah terkumpul di dalam maintenance. Ya. Jadi, kos yang telah terkumpul di dalam maintenance akan dipindahkan kepada grinding dan juga assembly. So, pindah pada grinding, bertambah lagi. Pindah pula kepada assembly, bertambah lagi. Ya. So, jadi dalam grinding ni dah ada apa? Dalam grinding ni dah ada direct cost of grinding campur dengan transferred from power, ya, directly, plus transferred from maintenance yang juga ada, ya, perkongsian power di dalamnya. Ya, so all added. So the same thing lah, ya, with assembly. Okay. Right. Kita akan lebih faham bila kita tengok calculation. So, sama juga langkah pertama, kita akan calculate, ya, nisbah alokasi. So, now, take note, ya, kita guna kaedah sequential, kaedah urutan, ataupun juga dikenali sebagai kaedah bertingkat. Okay. So, dalam kaedah bertingkat ini, perbezaannya ialah kita dah ada 3 jabatan kat sini. Maintenance as a support department, grinding and assembly as a production department. Okay, so power kat mana? Power, cost power lah yang kita akan agihkan kepada 3 department ini tadi. Yeah. Okay, so kita tengok power. Now, if you look at the base, power diukur berasaskan kepada jam kilowatt. Sebelum ni, dalam kaedah urutan, kita cuma ada 600,000 jam kilowatt kepada grinding, campur dengan 200,000 jam kilowatt kepada assembly. But bila kita guna sequential method, cost power juga akan diagihkan kepada maintenance. Ya, dan maintenance telah mengguna sebanyak 200,000 jam kilowatt daripada power. Jadi, bila kita kira nisbah alokasi, kita akan ambil 200,000 bahagikan dengan 1 juta jam kilowatt, kita akan dapat 20%. Ataupun 0.2. Okay.
Kita tengok untuk grinding pula. Untuk grinding guna berapa? 600,000 kilowatt. So 600,000 kilowatt divided by 1 million kilowatt. So kita akan dapat 60%, ya, ataupun 0.6. And then assembly pula, assembly guna berapa? Assembly guna 200,000 jam kilowatt sahaja. So 200,000 jam kilowatt bahagi dengan 1 juta jam kilowatt, so dapatlah 20%. So 20% campur 60% campur 20%, makan bersama balik dengan 100%. Maknanya keseluruhan cost power, ya, akan dikeluarkan, ya, kepada maintenance, grinding dan assembly dengan menggunakan nisbah alokasi yang bersamaan dengan 1 ataupun 100% ini. Okay, so next kita akan calculate, ya, nisbah alokasi juga, tetapi untuk maintenance pula. Ya, maintenance kita akan charge kepada grinding dan assembly. Okay, kita tengok, ya, maintenance. So, maintenance, penawaran perkhidmatannya diukur berdasarkan kepada maintenance hour. Total maintenance hours provided, ya, for grinding and assembly in total is 9,000. Tapi, ya, yang diguna oleh grinding hanyalah 4,500. So 4,500 bahagi dengan 9,000 sama macam tadilah, ya, 50%. Dan maintenance kepada assembly pun sama juga, sebab assembly pun guna 4,500 jam maintenance juga. So kita bahagi dengan 9,000 jam maintenance, kita dapat 50% juga. So total these two together back, yes, to the same thing, kita akan dapat 100%. Maknanya by using this allocation ratio, we will be able to remove the whole of maintenance cost, yeah, and transfer it to grinding and assembly. Power tak adalah dah kat sini sebab cost power dah habis dikeluarkan, and we cannot turn back because we are using sequential method. So once you have taken out all the costs from power, then you just leave power as it is lah. Yeah, so focus on maintenance pula, and, yeah, transfer to grinding and assembly. So by using these allocations, we will be able to remove all the cost of power as well as all the cost of maintenance and transfer it to the production department. Langkah kedua, kita akan guna nisbah alokasi tadi dengan mendarabkannya, ya, untuk pada kos, ya, kos-kos jabatan untuk kita keluarkanlah. Ya, so kita tengok. So pertama sekali sama, kita ada jabatan sokongan, power and maintenance, kita ada jabatan pengeluaran, grinding and assembly. And then of course we have our direct cost. So direct cost, nampak cost power ini lebih besar berbanding dengan maintenance, and as such in a sequential method we will begin with power. So kita akan rank, ya, maintenance, grinding, assembly, ya, but charging, ya, the cost of power to it. Okay, right. So now kita akan tengok bagaimana, ya, cost power diagihkan kepada maintenance, grinding and assembly. Okay, so we are going to remove the whole of 250,000 and charge it to maintenance, grinding and assembly. Okay. So the first thing is this 50,000. 50,000 is the cost charged to maintenance from power. So pengiraan dia, nisbah alokasi 0.2, ya, sebab maintenance guna 200,000 sahaja. So bahagi dengan 1 juta jam kilowatt, so kita dapat 20%, ya, tadi kita dah buat. So darab dengan cost power 250,000, so maka dapatlah 50,000, ya, yang kita charge, ya, kepada maintenance. Okay, so next adalah cost power yang masuk di dalam grinding, 150,000. How do we calculate that? 60%. Ya, sebab apa? Grinding yang guna paling banyak, ya. So dia guna 600,000
kilowatt hour. So divided by 1 million, so dapat 60%. Times dengan 250,000 juga. So dapatlah 150,000. So right now we have removed berapa? 50 plus 150, we have removed 200,000 from power. Tapi cost power ada 250,000. So another remaining 50,000 must be transferred to assembly. And of course, the calculation will be samalah, ya. 20% multiply by 250,000. So dapatlah 50%. So selesai. So campur tiga-tiga ni. So 250,000 habis. Kita dah charge kepada maintenance, grinding and assembly. So now the cost of power jadi kosong. Okay. Right. Next kita akan tengok maintenance pula. Maintenance kalau kita lihat cost asalnya is 160,000. Tapi dalam sequential method, kita dah pindahkan sebahagian daripada cost power kepada maintenance. Nampak ni? Ya, kita dah transfer. Ya, 50,000 tadi. Ya, 50,000 tadi, 20% daripada cost power. So, because of that, ya, 160 campur 50, maknanya the total cost of maintenance sekarang ni dah jadi 210,000. Yeah, so the total cost accumulated in maintenance department dah jadi 210,000. So yang kita nak keluarkan daripada maintenance, transfer ke grinding and assembly will be 210,000. So kalau kita tengok ni, okay, 105,000 yang kita charge kepada grinding, macam mana kita dapat? Kita dapat 50%, sebab grinding pun 50%, assembly pun 50%. Ya, allocation ratio yang diguna terhadap cost maintenance. So total maintenance cost now dah jadi 210. So 50% of that is 105,000. So 105,000 here plus 105,000 here, maka kita dapat total 210. So campur 160 plus 50,000, 210 minus 210, maka kosong. Habislah. So kita dah keluarkan. Ya. So selesai untuk kaedah urutan. So amount yang terkumpul dia berbezalah dengan kaedah langsung yang kita buat sebelum ini. Okay, so ini semua adalah the first stage allocation method. Ya, di mana kaedah kita gunakan kaedah urutan, kita gunakan kaedah langsung untuk mengeluarkan kos-kos jabatan sokongan dan charge kepada jabatan pengeluaran. Okay, so kita ada lagi kaedah yang ketiga. Okay, which is the reciprocal method ataupun kaedah timbal balas. Ya, so kaedah timbal balas mengiktiraf sepenuhnya interaksi di antara jabatan-jabatan sokongan. Unlike ya, kaedah pertama, kaedah langsung, ya, kaedah terus, dia langsung tidak mengiktiraf ya, sebarang interaksi antara jabatan sokongan. Kaedah urutan, dia iktiraf tapi sebahagian je lah pula. Ya, tapi kalau kaedah reciprocal, dia iktiraf sepenuhnya. Ya, sepenuhnya. Okay. So, how are we going to do that? Okay. Okay, data yang sama, kita akan gunakan data yang sama. Cuma kalau you tengok kat sini, data asal dia sebenarnya ada komponen berubah dan ada komponen tetap. But we are going to ignore that. Kita tetap akan ambil jumlah kos ini tadi. So, samalah macam tadi juga. Okay. Right. Okay, now, ni pun data asal juga. Ya, dari segi penggunaan ya, capacity. So, berapakah yang digunakan oleh power sendiri, tapi nampak ya, saya dah strike off. Maknanya this is not relevant. So, yang penting ialah maintenance guna berapa jam kilowatt hour. Grinding guna berapa. Assembly guna berapa. Next, yang penting ialah power guna berapa jam maintenance. Ya, grinding guna berapa jam maintenance. Assembly guna berapa jam maintenance.
Maintenance guna berapa jam maintenance? Tak penting. Okay. Okay, so kita akan sediakan macam biasa. Nisbah alokasi. Okay, so kalau kita tengok kat sini, kita akan prepare lah. Power yang kita akan charge kepada maintenance, kita dah buat pun sebelum ni. 2/10 ni is actually 200,000 divided by 1 million kilowatt hours. So dapat 20%. 600,000 divided by 1 million dapat 60%. And then the same thing, 200,000 kilowatt hour divided by 1 million kilowatt hour. So kita dapat 20%. Okay, maintenance diukur oleh maintenance hour. So sama juga in this case. So berapakah yang diguna? So yang diguna adalah 1,000. So 1,000 plus 4,500 plus 4,500. So total activity conducted for these three departments, power, grinding and assembly, is 10,000. 10,000 maintenance hour. Okay. So power guna berapa? Power guna 1,000 je. So 1,000 divided by 10,000. So kita dapat 10%. Okay. Grinding guna how much? Grinding guna 4,500. But this time we are not going to divide by 9,000. We are going to divide by 10,000. Sebab inclusive of the kilowatt hour used by, inclusive of the maintenance hour used by power. Okay. So 4,500 maintenance hour divided by 10,000 maintenance hour. Ini pun sama, 4,500 hours maintenance hour divided by 10,000 maintenance hours. Okay, so kita dapat, so kalau kita tengok kat sini, 10 plus 0.45 plus 0.45, so that will give us 1, or 100%. So okay, next kita tengok. Okay, we are going to use what is known as simultaneous equation untuk mengiktiraf sepenuhnya interaksi antara jabatan-jabatan sokongan. So simultaneous equation in Malay, persamaan serentak. So kita akan buat secara serentak, menyamakan equation perkongsian perkhidmatan di antara jabatan-jabatan sokongan itu tadi. Okay, so kita mulakan. M adalah maintenance department. So kita dalam maintenance department ada direct cost maintenance department itu sendiri. But then bila dalam reciprocal method kita akan recognize the share of power, cost of power dalam maintenance department. Okay, itu satu. The other department is power. Power pun ada direct cost of power itu sendiri. And of course dalam reciprocal method, kita akan recognize the share of maintenance cost inside power. Okay, so we now have two formulas. Okay, so we can either begin with M or with P. Okay, let's begin with M. Okay, so M adalah bersamaan dengan direct cost dia 160,000 campur dengan perkongsian power dalam M adalah sebanyak 0.2 cost of power. 20% cost of power akan kita transfer ke maintenance lah, sebab maintenance guna sebanyak 20%. Okay. P pula so sama juga, direct cost dia adalah 250,000 direct cost power, tapi perkongsian maintenance dia guna 1,000 tadi kan, 1,000 maintenance hour. So 1,000 maintenance hour divided by 10,000 maintenance hour, so dapatlah 10%. Tadi kita dah kira. Okay, so dia kongsi 10% sahaja. Alright, so now kita kena boleh substitute. Either kita substitute P into M or M into P, it doesn't matter. So dalam contoh ni kita akan substitute P into M.
Okay, so when we substitute P into M, so this is our original formula. Yeah, maintenance is equals to direct cost plus share of power cost. So kita dapat M is equal to 160,000 plus 0.2 P, yeah, which is the power cost equation. And then kita plug in lah. Yeah, M is equals to 160,000 plus 0.2. Substitute the P into this M punya equation. So P is equals to 250,000 plus 0.1 M. So we now can solve this formula. So M is equals to 160,000 plus, so kita buka, yeah. So 250,000 times 0.2, so kita dapat 50,000 plus 0.2 times 0.1, so kita dapat 0.02 M. Okay, so we are going to solve for M. So we are going to bring this 0.02 M to the left side of the equation. So M saja is 1M. So 1M minus 0.02 M. So now the M dah jadi less than 1 lah, 0.98 M saja. Yeah, so is equals to 210,000, which is 160 plus 50. And then of course solving for M means 210,000 divided by 0.98. So that would give you M, yeah, the total cost accumulated as 214,286. So this will then be removed altogether and then transferred to grinding and assembly. Okay, but we have not yet solved P. Okay, so kita solve P pula. P is equals to direct cost plus share of maintenance cost. P is equals to 250,000 plus, remember, the share of maintenance is only 0.1. Okay, so 0.1 M. So we are going to substitute M with, ni lah tadi, kita dah kira, 214,286. So we're going to substitute that. Okay, so we're going to solve 250,000 plus 0.1 times 214,286. That will give us 21,429, and add these two together, so a total of 271,429. Yeah, that will be the total cost accumulated in power. Selesai. Yeah, selesai stage sharing, yeah, transferring cost between between support department. Maknanya dengan selesainya kaedah persamaan serentak ni, kita telah mengiktiraf secara 100% ataupun mengiktiraf sepenuhnya interaksi di antara jabatan-jabatan sokongan. So the next stage adalah to transfer this cost to the production. Okay. So production department, grinding dengan assembly. Okay, so these are the costs yang kita dah kira tadi. Power department ada 271,429, maintenance department ada 214,286. Alright. Okay. Now. Okay, so kita akan transfer A, ni A. So macam mana kita nak dapat 162,857? Ya, ialah 60% multiply by 271,429. Kenapa 60%? Ya, sebab ingat percentage kita 20%, 60%, 20%. So 60% ya, grinding guna cost of power. Okay. Next, B. B maknanya cost of power juga, tapi yang diguna oleh assembly. Assembly guna 20% sahaja. Sama jugalah, darab dengan cost of power 271,429. So kita dapatlah 54,286. Alright. Next kita nak cari C. Okay, C. Okay, between these two, dua-dua guna 45%, 45%. Ya, 10% lagi diguna oleh maintenance. Ya, tapi dah masuk dah dalam ni. Okay. It's already inside here. So therefore, now we are going to remove the cost of maintenance and charge to grinding and assembly. So grinding guna 45% cost of maintenance multiply by cost of maintenance 214,286. So dapatlah 96,429. Okay, next kita kira D. D pun sama, grinding assembly guna 45% multiply by cost of maintenance 214,286. That will give us 96,429.
So dapatlah total. Tapi total ni masih belum lengkap ya. Jadi kalau kita nak tahu total of jabatan grinding 259, 286 ni kita kena campur dengan direct cost of grinding. Assembly pun sama juga ya. So ini hanyalah merupakan the sharing of resources ya from support department. Tapi kena campur juga dengan direct cost of assembly untuk mendapatkan total cost ya in each department ya to be charged to the product. Okay. So we are done with that. Alright, this slide 43 ni is just to capture balik apa yang kita dah buat dalam direct method. So ini adalah kos yang telah terkumpul lah. So boleh semak balik ya berdasarkan kepada kiraan. Tapi apa yang saya nak fokuskan ialah jumlah total ya adalah tidak sama ya di antara direct method, sequential method and reciprocal method ya. Figure dia larilah sikit-sikit. Okay. So ni 367,500, 202,500 direct method. So kita tengok sequential method, nampak ya angka dia lari sikit ya. So ini based on perkiraan tadilah. So ni tak ada apa-apa, just nak tunjuk ya total ya cost. Kita tengok reciprocal method. Ni yang kita kira tadi, allocated from power, allocated from maintenance. Yeah, but now untuk mendapatkan total cost of grinding, kita kena add the direct cost. So add 100 to this and then add 60,000 to this. So this will be our new figure lah. Yeah, total accumulated overhead cost in the production department. Okay, done with that. Alright, now kita nak kira, now kita dah dapat ya kos-kos yang telah terkumpul dalam jabatan pengeluaran. So, what's next is we are going to charge cost in these production departments to the products. Okay, jadi ini second stage of allocation. The first allocation is actually allocating support department cost to production. The second stage is allocating the cost of production to the products. Okay, so ada dua kadar yang kita boleh gunakan. Satu adalah kadar kilang menyeluruh, satu lagi adalah kadar jabatan. So kita tengok kadar kilang menyeluruh, or in English is known as plant-wide overhead rate. Okay, so tengok ni data given, a new data given to us. Overhead rate for the factory is computed as follows. Assuming the normal level of activity is 71,000 machine hours. Ni kita assume je. Ya. The normal hours sepanjang tahun, anggaran jam mesin sepanjang tahun adalah 71,000. Okay. So, formula kita sama untuk kira kadar overhead yang kita belajar sebelum ini dalam part 1, which is the estimated merupakan anggaran cost overhead sepanjang tahun dibahagikan dengan anggaran aktiviti sepanjang tahun. Dalam kes ni, aktiviti diukur berdasarkan kepada jam mesin. Okay. So, macam mana kita dapat ni? This is taken from data slide 29. Ya. So, kalau tengok slide 29, kita ada power, maintenance, producing department and assembly. We're going to divide that with 71,000. And then figure yang kita ambil ya daripada daripada slide 29 ni, inilah dia ya, 250,000 power. Ingat lagi tak? Ya, 160,000 maintenance, 100,000 producing, 60,000 assembly. These are all direct costs. Ya, direct cost of respective departments lah, inclusive of support as well as production. So divide. So maknanya nama pun kadar kilang menyeluruh. Jadi kita akan ambil kira cost overhead satu kilang. Plant wide satu kilang. So kalau dalam kilang tu, dalam kes ni ada 4 jabatan. So 4 jabatan ni kita akan campur kosnya dan divide by estimated total activities to be conducted throughout the year. So kita dapat rate berapa? 550,000 divided by 71. So kita dapat $8 per machine hours. Sebab apa per machine hours? Sebab asas alokasi yang kita gunakan is machine hours.
So what do we do with this? Okay, what do we do with that? We're going to charge it to the okay, charging to products. Kita akan guna contoh produk alpha. If product alpha requires 3 machine hours and 4 direct labor hours, therefore the overhead cost per unit charged to the product is, okay, the rate $8 per hour multiplied by the machine hours, yeah, required for each alpha. 3 machine hours. Jadi kita dapat RM24 seunit. So RM24 seunit ni apa? RM24 seunit ni adalah cost overhead seunit produk alpha. So kalau kita nak dapatkan cost produk seunit alpha, cost produk seunit alpha ialah RM24 seunit untuk overhead campur dengan kos bahan langsung seunit campur dengan kos buruh langsung seunit. Maka dapatlah kos produk seunit untuk alpha. Okay. Alright. Kalau mungkin ada yang tertanya, kenapa for direct labor hours ni macam mana? Kita biar je lah. Sebab kadar yang kita gunakan adalah kadar kilang menyeluruh. So kalau kadar kilang menyeluruh, you have to choose satu asas saja. So katakanlah kita ada 2 pilihan asas. Satu adalah jam mesin. Satu adalah jam buruh langsung. So kalau kita dah choose untuk guna jam mesin langsung, kita dapat satu kadar sejam mesin langsung je lah. Kadar ni tak ada lah. Sebab kita guna kadar kilang menyeluruh. Kadar kilang menyeluruh bermakna kita hanya akan ada satu saja kadar. So ingat. So satu je kadar, so darab. So kalau ni machine hour, darab dengan machine hour. Kalaulah asas yang satu tu kita guna jam buruh langsung, katakanlah, assume lah kita dapat RM8 sejam mesin langsung. RM8 sejam buruh langsung kita andaikan. So maknanya kita akan ambil RM8 darab dengan 4 lah. Sebab RM8 tadi kita assume jam buruh langsung. Tapi dalam kes ni tidak. Dalam kes ni adalah jam mesin. So jadi direct labor hour ni tak pakai. Okay. Next, kita akan guna kadar jabatan. Kadar jabatan ni maknanya kalaulah kita, setiap jabatan pengeluaran, ya, setiap jabatan pengeluaran akan kita kira kadar overheadnya sendiri. Okay, kita tengok contoh. The overhead rate for grinding department is computed as follows. Assume the normal level of activity is 71,000. Sebab tadi kita kata the total machine hours is 71,000. Okay. Data yang kita guna ni is taken from slide 37 and 44. Alright. Okay, so overhead rate kita nak kira 355 ni adalah the total overhead cost in grinding department. Taken from slide 37 tadi yang kita guna sequential method. Check balik slide 37, slide 44 pun boleh. 355,000 cost accumulated in grinding department divided by the 71,000, ya, total activity in grinding. So dapat RM5 per jam mesin lah, sebab 71,000 ni machine hour. Jadi RM5 per machine hour. Okay. Next ialah assembly department pula. Assembly department, dia kata assume the normal level is 107,500. Maknanya untuk assembly department mungkin digerakkan banyak oleh jam buruh. Jadi penggerak kos ataupun asas alokasi yang terbaik ialah jam buruh langsung. So dapatlah jam buruh langsung. Ya. So ni given, ya, data ni given. Okay. So sama juga slide 37 kita akan dapat jumlah kos overhead yang terkumpul di dalam assembly dengan menggunakan kaedah urutan. Okay. So kita dapat 215,000 divided by the given figure 107,500 direct labor hours. Maka kita dapat RM2. RM2 ni apa? Sejam buruh langsung. RM2 ni sejam buruh langsung. So kita dah ada dua kadar. Ya, kita assume grinding machine intensive, so kita guna machine hour. Kita assume assembly is labor intensive, so kita guna direct labor hours.
Alright. Okay. Ini yang kita tunggu-tunggu, how to charge kepada produk. Ya. Tadi kita dah buat untuk plan wide rate. Sekarang ni kita buat untuk departmental rate, ya, kaedah jabatan. So if product alpha requires 3 machine hours and 4 direct labor hours. Okay, now we're going to use, we get to use the direct labor hours lah. Therefore, the overhead cost per unit charged to alpha will be RM5 sejam mesin darab dengan 3 jam mesin. Campur dengan, sebab kita ada kadar jabatan, dan untuk produce alpha, alpha menggunakan kedua-dua department, grinding and assembly. Ya, so kedua dia department, each department, grinding guna machine hour, assembly guna direct labor hour. So ini adalah untuk grinding, ini untuk assembly. Assembly RM2 sejam buruh langsung darab dengan 4 jam buruh langsung. So now RM15 darab 8, so kita dapat 23 seunit. So samalah juga 23 seunit ni apa? 23 seunit ni adalah overhead cost per unit, ya. Charge kepada alpha menggunakan kaedah kadar jabatan. Tadi kita charge kepada produk, so maknanya sekarang ni kita belajar dua cara untuk charge kepada produk. Satu menggunakan kadar kilang menyeluruh, yang ini adalah menggunakan kadar jabatan. Okey, ini anggaran aktiviti lah, macam mana kita nak anggarkan jam buruh langsung tadi, kita nak anggarkan jam mesin langsung tadi. Ya, satu adalah berdasarkan kepada volume normal ataupun volume standard. Volume normal ni maknanya in the past, ya, that is our normal activity. So kita boleh gunakan itu sebagai standard pelaksanaan lah. Sebab remember, bila kita nak kira kadar, kita kena anggar. Awal tahun kita dah anggar dah. So anggaran tu basis dia apa? Basis dia adalah past data. Ya, so purata tahap aktiviti pengeluaran bagi satu tempoh jangka panjang, maknanya in the past lah. Okay, contoh 2 to 5 years. So kita tengok trend. Bila kita tengok trend dan kita pilih, ya, yang paling normal untuk kita laksanakan bagi tahun berikutnya lah. Okay. Alright. And then kita ada juga volume belanjawan tahunan. So ini adalah berdasarkan kepada yearly budget. Ya, so every year it could be different. Ya, so jangkaan tahap aktiviti tahun depan. So kita expect next year kita akan increase production. So kalau kita increase production, jam mesin langsung akan meningkat, jam buruh langsung akan meningkat, cost overhead akan meningkat. So maknanya every year bila kita buat budget, all this will change. Dia akan berubah, ya? Dia akan berubah kepada figure lain lah, bergantung pada permintaan pelanggan. Kalau permintaan pelanggan meningkat, maka cost overhead juga, ya, selalunya akan meningkat lah sebab aktiviti bertambah. Okay. Alright, and then kaedah capacity practical. Capacity practical mengambil kira tahap maksimum aktiviti apabila beroperasi secara efisien. So maknanya kalau you sangat efisien, how much can you actually produce? So what is the maximum machine hour? What is the maximum, ya, direct labor hours? Begitu. So dilihat dari aspek kemampuan pengeluaran. Ya, so maknanya kalau machine you tip-top condition, you beli the best machine, then of course you can produce more. Membenarkan kerja-kerja ulangan yang normal. Ya, so maknanya so sometimes you berlaku reject, ya, product defect, ya. So since you are using something practical, so dalam keadaan practical memang kerosakan boleh berlaku. So you will include that. So maknanya jam mesin you mungkin akan bertambah lah sebab you buat kerja ulangan, ataupun mungkin, ya, berlaku kehilangan, ya, produk rosak, ya, so you terpaksa buat lagi sekali, ya, dan gangguan-gangguan elektrik dan sebagainya menjadikan jam mesin langsung ataupun jam buruh langsung tu meningkat. So lazimnya operasi tidak pada tahap maksimum walaupun kita nak cuba, tapi normally kita takkan dapat capai, ya, pada tahap maksimum itu tadi. Okay, so therefore volume atau kapasiti yang paling sesuai digunakan adalah kapasiti normal, yakni mengambil kira trend jangka panjang.
ya, supaya ianya lebih konstan lah dalam pengiraan kadar overhead kita itu tadi. Sama ada kita menggunakan kadar overhead jabatan ataupun kadar kilang menyeluruh untuk charge kepada produk. So dengan itu tamatlah ya. Ini antara lecture yang terpanjang ya untuk perakaunan untuk overhead. Okey, bahagian kedua. So moga-moga dapat dimanfaatkan oleh pelajar ya. Terima kasih.